Dan Ustaz, yang ni juga pernah berlaku pada negara jiran kita kan Ustaz, iaitu di Indonesia. Tetapi benda ini di question, okay, oleh Buya Hamka. Ya, Ada betul. tak? So kita bukan dah ada contoh Ustaz. Apa yang terjadi di Indonesia dalam isu-isu Okay. begini? Di sini pertama sekali di Indonesia, di sistem mereka tak sama. Sistem presiden mereka ada. Yang lepas daripada satu peringkat dulu dibunuh semua raja-raja sebagainya. Itu ada sejarah kena tengok. Macam mana raja-raja yang keturunan raja di Indonesia ni dipadamkan habis. Lepas tu kemudian naik negara republik. Lalu mereka kat sini cuba untuk takbir masyarakat Indonesia tadi bukan dengan cara agama lah. Dan raja tak ada. Jadi bila tak ada raja, maka agama tadi dia orang tak boleh nak aplikasi pada Islam saja. Sebab tu dia ada sistem Pancasila. Yang semua agama tadi sama, semua agama tu serupa dari segi mazhab pentadbiran. Dan di Indonesia kerana tak ada departmen agama macam kita di Malaysia ni, yang duduk sebenarnya departmen kita ni duduk bawah Agung Sultan dan Raja. Jadi maksud dia bila apa-apa yang datang dari Sultan Agung dan Raja tadi, dia mengatasi kepada tajuk-tajuk yang lain sepatutnya. Jadi kita ada departmen tersebut. Diorang sana tak ada departmen tersebut. Kalau dia kata sebarang ajaran sesat nak dihentikan, petition daripada kumpulan-kumpulan ajaran Islam tadi ke mahkamah, itu yang menghalang grup tersebut. Kita sekarang ni kita tak setuju mana pun dengan apa kumpulan, selagi Jabatan Agama Islam tak bertindak, kita tengok je lah. Nak buat apa? Macam JSP 10 tahun, berapa tahun? Ya kan? Sejak daripada diisyakan sesat 94. Kemudian 2010 Abu Yah mati, 2013 Umujah mati. Benda tu bergerak berterusan. Masuk televisyen, masuk sekian, Menteri Agama ke Menteri apa, semua sama je. Tengok diorang macam tak ada sebagai satu ancaman. Benda tu macam tak ada nilai. Sebab tajuk tadi pasal kesamaan dalam disiplin. Manhaj sama. Apa yang dipercayai di sini, sebab kita kena lihat yang Nahdlatul Ulama daripada Indonesia pernah share berkenaan dengan perkara ini, dan 2 muka surat rasmi dikeluarkan untuk menggalakkan atau menafikan pengharaman yang dibuat oleh kerajaan Malaysia terhadap Arkam. Jadi orang direct kata Arkam tak sesat. Sebab amalan yang dibuat oleh Arkam, masalah jumpa Nabi ke, masalah zikir baru ke, masalah istighosah, minta tolong dengan orang mati dan sebagainya, ia memang amalan masyarakat Indonesia. Jadi dia tak ada masalah itu untuk synchronize kan. Sebab tu kita tak perasan di Malaysia sekarang ni memang ada orang-orang yang di Malaysia, ustaz-ustaz Malaysia, bahkan Indonesia dibawa datang ke Malaysia dari Nahdlatul Ulama yang menghalalkan Arkam ketika kita haramkan Arkam. Lepas tu macam mana kita nak, bila ustaz-ustaz ni dah ada dalam Jabatan Agama Islam sebagainya, serta mana kita nak haramkan Arkam? Sebab kita ada jabatan kan. Nanti dah sama. Kita ambil tindakan sendiri, kita pula yang salah. Kita ambil sini, kita kan salah. Bahkan kalau dia kata diorang lawan balik di mahkamah, diorang menang. Setakat ni pasal diorang tak tahu, mungkin Allah Ta'ala tutup hati bila orang kot. Kalau dia kata diorang tahu cara betul, memang apa benda yang dibuat oleh mereka tadi serupa dengan apa yang kita tengah amalkan. Bahkan boleh petik nama ustaz-ustaz daripada orang-orang yang berakidah Asy'ariyah Maturidiyah tadi untuk menyokong perbuatan mereka. Boleh direct. Kan yang macam baru-baru ni yang ada yang menjunjung guru tu. Itu sama. Sebab benda tu bukan tu, kalau dia kata kita tengok video lama kepada kumpulan Nasyabandi Haqqani atau Nazim Haqqani kan, yang kita katakan boleh diamalkan di Malaysia asal tak bercanggahan dengan dengan akidah Islam dan sebagainya kan. Dia orang pun sama, ada circle nasyid cium kaki guru sebagainya. Sujud di kaki guru ada. So jadi kalau yang dikata Arkam salah, kenapa dia betul? Lepas tu Ustaz, biasanya akan ada komen-komen yang dilontarkan yang mengatakan bahawa bila tiba ulama-ulama kami tak boleh, ulama-ulama dia orang boleh. Masalahnya apa dia yang ditunjukkan ulama tadi? Apa yang disiarkan? Kalau dia ajar kita untuk cium batu nisan, takkan kita nak pergi depan ke orang tu bagi anak kita ikut? Orang yang mempromosikan amalan-amalan khurafat, amalan syirik, kenapa kita nak ke depan dengan dia? Patut dihentikan. Tapi mungkinlah ini yang saya kata, nak pastikan kesinambungan benda tersebut tak tersekat, maka tajuk ahli sunnah yang kita panggil telah jelas dan terang definisi dan maksud dan pengertiannya. Diorang kecilkan skop untuk supaya bolehkan apa yang mereka amalkan. Itu je. Itu apa yang saya nampak.
Kalau anda kata dari segi masalah amalan yang ada, memang ceklah balik pada apa yang GISP buat, bandingkan balik dengan apa yang ustaz yang terlibat dalam badan-badan tertentu yang mendakwa diri mereka Asy'ariyah Maturidiyah. Tak ada beza. Tak ada beza. Cuma mungkin figure. Yang ni figure dia Abuya. Ini figure ni guru tarikat dia. Figure je beza. Jadi Orang yang ditumpukan tadi ini lain. Tapi cara amalan semua serupa. I see. Jadi Ustaz, macam saya juga terbaca lah kan sejarah di Saudi Arabia, di Arab, sebelum kemunculan atau sebelum kenaikan pangkat Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab. Bagaimana keadaannya, yang apa yang orang sangat tentang reformasi atau reformis ni yang Dia actually sebenarnya masalah asal pertama ketika zaman tersebut. Saya ingat banyak penjelasan telah dibuat. Hatta oleh Said Alawi Al-Maliki daripada Saudi, yang dia actually Asy'ariyah sebagainya, dia sebut tentang Muhammad Abdul Wahab kita sebagai reformis yang menentang syirik dan sebagainya. Dia buat penjelasan. Haruddin Ishaddin kot, adik dia, ada satu video yang dia katakan berkenaan tajuk. Memang ketika muncul Muhammad Abdul Wahab, masyarakat Arab ketika tu sedang mengamalkan amalan penyembahan kubur. Macam mana dia boleh terjebak dengan sembah kubur? Terjebak tu pasal tak ada masalah, tak pelik. Sebab dalam Sufism, bila orang tu terikut dengan tasawuf, Sufism dengan Syiah, dia ada macam adik-beradik lain bapa lain mak. Dia macam kembar. Apa dibuat kat sini akan dibuat di sini. Yang ni sujud kat kubur, ini sujud kat kubur. Yang ni minta pada orang mati, ni minta pada orang mati. Jadi sebelum reformis ni mereka ikut siapa Ustaz yang tak, benda tu berterabur. Terutama zaman Osmaniyah, kerajaan Osmaniyah Turki tu antara paling kuat menyebarkan amalan kubur sebenarnya. Dan diorang memang actually benda tu ikutan, yang kita panggil telah menjadi satu benda macam norm. Cuma bila masalah sekarang ni, kenapa salahkan Muhammad Abdul Wahab? Sebab Muhammad Abdul Wahab ni sebenarnya dia cuma berikan fatwa kepada tajuk tadi, yang melaksanakan peperangan terhadap kumpulan-kumpulannya beramal dengan amalan tadi kepada tempat. Sebenarnya kes dia jadi bila kubur-kubur yang mereka sembah ni nak dirobohkan. Lalu diorang kononnya menentang, berlaku pertempuran dengan tentera kerajaan ketika itu. Muhammad Abdul Wahab kan ada dalam tu pun. Dia tak wujud tengah-tengah tu. Tapi sering disalahkan jugalah pasal dia lah mencetuskan perkara tadi. Tapi kalau dia kata tak disedarkan, orang akan terus kekal lah. Sampai ke Malaysia lah kan. Memang itu dekat Jadi Malaysia macam lah. Cina. Sampai sekarang dekat Malaysia masih lagi punca daripada kumpulan yang sama, yang bawa Islam ke sini adalah kumpulan yang sama. Lalu kita dapat amalan tu serentak sekaligus. So ni yang kita bimbangkan. Sebab ulang balik, Ahli Sunnah wal Jamaah adalah istilah yang telah ada dalam agama, terpelihara, diketahui maksudnya tanpa seorang kekeliruan. Bila awak kecilkan skop kepada kumpulan awak, betul. Kenapa? Adakah kerana Ahli Sunnah wal Jamaah tak betul? Lepas awak punya yang betul. Jadi kalau awak kata awak kat sini betul, yang sebelum ni apa benda cerita dia? Dan kalau dia kata ada orang yang dekat sini zaman awak, zaman kemudian tak nak ikut yang ni, nak ikut yang memula. Sejak bila dia salah pula? Saya tak nak ikut apa yang diada-adakan selepas daripada zaman Nabi SAW. Dalam masalah kepercayaan, dalam masalah ibadat. Salah ke saya ikut? Salah ke saya ikut sahabat? Salah ke saya ikut akidah Imam Syafi'i? Sepatutnya lagi dekat lah dengan sunnah. Ini masalah dia. Jadi realiti dia penamaan atau peletakan nama tadi kepada kumpulan yang kebetulan sampai sekarang tak settle lagi. Masalah tak settle sebab apa? Yang saya nampak rushing ni sebab saya sebut tadi kan, di Kuala Lumpur, Selangor ni tempat dubuk duit. Kalau boleh buat program di Kuala Lumpur, dia punya dana tu akan berbeza. Boleh buat pula dengan kerajaan pusat, lagi berbeza. Jadi realiti dia lebih kepada tunjuk duit lah, bukan kepada masalah penyebaran. Pasal kalau dari segi penyebaran agama tak ada faedah pun. Mana JSB duduk ketika tengah beramal dengan akidah Asy'ariyah Maturidiyah tadi, tengah beramal sejak berpuluhan tahun. Memang daripada dulu lagi awak beramal macam tu. Dan siapa-siapa yang tak serupa dengan awak buang. Tak benarkan untuk mengajar di masjid dan di surau. Memang maksud dia awak hanya Asy'ariyah Maturidiyah. Tapi dalam masa sama, wujudnya kumpulan-kumpulan tadi, awak tak pernah ambil tindakan pun sekalipun kepada mereka. So sebenarnya awak kerja apa? Awak kerja apa sebenarnya?
Sebab realiti dia memang awak tak pernah pun raikan kepelbagaian. Dalam masalah tak serupa dengan awak benar dengan mengajar. Tak benar kan? Jadi sekarang ni soalan dia, yang kumpulan yang sesat tadi awak buat apa? Tengok je. Kan? Unless awak bimbang takut awak tegur mereka dan awak terkena balik. Ini realiti yang saya sedih. Kita kata benda ni tak patut berlaku. Pada masyarakat Islam kita di Malaysia ni, patut bijak sikit, faham, perhatikan betul-betul. Pasal benda ni realiti dia macam tadi lah, macam yang kata survey yang dibuat, tanya pada orang ramai, akidah Asy'ariyah Maturidiyah atau apa. Orang tak tahu. Kita tahu kita ahli sunnah. Dan kita bukan Syiah, kita ahli sunnah. Bukan Khawarij, kita ahli sunnah. Sentiasa lawan kepada Khawarij, ahli sunnah. Lawan kepada Syiah, ahli sunnah. Ahli sunnah ni adalah, bahkan sebahagian mereka pada zaman daripada Indonesia datang ke Malaysia, dia kata apa? Dia kata sebenarnya istilah ni adalah istilah politik. Istilah sunnah ni politik, sebab nak bagi balance kepada wujudnya Khawarij, wujudnya Syiah, adanya ahli sunnah. Dia kata political terms. Sebenarnya bukan political terms. Ia adalah ulang balik apa Nabi sebut dalam hadis baginda, apa yang Allah Ta'ala pesankan untuk kita ikuti, kita faham dari keseluruhan tersebut, ia balik kepada maksud itu. Itulah ahli sunnah wal jamaah, bukan yang lain. Okay? Alhamdulillah. So sebenarnya takrifan ni kononnya lah katanya dia akan menyatukan umat Islam di Malaysia. Tapi bila kita kaji balik sebenarnya, dia sebenarnya akan jadi benda yang sebaliknya. Dia akan lagi memecah belahkan umat Islam. Satu lagi benda ni, kalau anda kata diaplikasikan takrifan tersebut. Contoh nanti bila kita katakanlah datang nanti giliran Sultan Raja Perlis menjadi agung. Lepas tu dia tak dilantik lah mufti yang menyamai akan fahaman salafus soleh, tak boleh lah. Betul. Padahal Sebab apa? Sebab dah ada peraturan dekat situ. Di mana kedudukan dia sebagai agung? Betul. Bila jadi agung, dia tak boleh terikat dengan apa yang kita buat. Betul. Mana kena lantik juga. Kenapa? Atas dasar apa, dan kalau dia kata apa faedahnya lantikan tersebut, sedangkan dia mempunyai hak untuk memilih mufti ataupun pegawai dan sebagainya yang menyamai dengan kehendak dia untuk supaya beramal. Pasal kita kepelbagaian tadi kan kita kata open. Kalau betul open lah bagi saya. Kalau tak open, cakap tak open lah. Cakaplah kami tak boleh. Siapa ikut bukan Asy'ariyah tersesat. Cakap itu. Say loudly. Cakap dengan terang. Jangan main baling batu sembunyi tangan. Kalau awak cakap macam ni, macam kita kata ikut ahli sunnah. Siapa tak ikut ahli sunnah, kita kata terkeluar daripada agama atau keluar daripada sunnah. Kita kata dari sudut asal tadi dengan jelas. Kalau nak definisikan diri awak dalam sunnah tadi, dan awak datangkan bukti awak. Itu je. Tapi kalau dia kata awak ubah maksud ahli sunnah tadi kepada terms yang awak nak. Sebab apa? Sebab apa awak nak ubah kan? Okay, kalau dia kata orang tak ikut terms yang awak nak, so dia sesat ke tak sesat? Cakap terus terang. Janganlah buat last minute. Nanti kan dah datang imam peluk-peluk, tangkap gambar, cium-cium-cium. Daripada masjid kan, imam Masjidil Haram kan. Peluk-peluk, cium-cium sebagainya, raikanlah, sambut dan sebagainya. Kawan tu balik, kita di belakang ni melafazkan kata-kata ataupun menulis kata-kata yang jijik dan keji. Astagfirullah. Keji dan jijik. Allah musta'an. Ketika datang cakaplah depan-depan. Tak setuju. Kenapa dah tak cakap belakang-belakang? Kan? Kalau kita kata kita tahu bahawa jihad, kan, Nabi kepada sebut Sayyidul Syuhada, penghulu orang mati syahid adalah antaranya Nabi kata seorang lelaki yang menegur pemerintah, kan, kemudian dibunuh kerana menegur pemerintah, kata-kata kebenaran di hadapan sultan yang zalim. Ini imam yang tak betul. Apa tak cakap? Cakaplah. Nah, bagi saya terus cakap, sebab awak kata bahawa benda ni adalah mujassimah, menjisimkan Tuhan dan sebagainya, tak betul, terkeluar dari Ahlussunnah Jamaah. Dan cakap terus terang. Jangan gunakan, jangan duduk belakang-belakang je. Kan? Tak berani cakap terus terang. Cakaplah siapa tak ikut Asy'ariyah Maturidiyah kafir. Cakap. Itu realiti yang sebenarnya. Pasal bila awak kata solat belakang tak sah, sebab apa? Yang sanggup buang kan kita. Saya macam saya kata jijik dan keji lah. Kan? Awak sebagai seorang, kita sebagai manusia yang beradab. Orang Melayu ni adalah orang bangsa yang beradab. Kalau kita kata tak setuju dengan orang tersebut, kita tak buat macam tu. Tapi bukan ni, dia ada orang tu bercakap. Kenapa awak buang kata-kata dia dekat situ? Yang penuh dengan qala Allah, qala Rasulullah saja. Awak tak puas hati, awak buang. Kenapa?
Astaghfirullah. Rasmi. Malaysia rasmi dibuat. Okay. So macam mana, malulah kan. Baik tak datang ya. Baik tu Ustaz bagi masuk. Jangan bagi masuk siap-siap. Cakap kami takkan bagi masuk. Cakap terus terang. Tunjukkan ketegasan kita dalam akidah. Astaghfirullah. Kalau tegas akidah buat cakap lah. Jangan nipu. Lepas tu kita panggil hipokrit. Berpura-pura, sifat berpura-pura. Depan-depan tak berani, orang tu balik buat macam ni. Itu realiti yang saya kata. Ini kita kata. Kalau inilah nilai orang-orang yang dipanggil Asy'ariyah Maturidiyah, kami awal-awal tak perlukan pergelaran berkenaan. Tak perlukan. Masyarakat Malaysia, Islam kita di Malaysia ni tak perlukan kepada orang macam ni. Tak perlu pada gelaran tersebut. Sebab ia bukan membawakan kepada penyatuan. Sebab penyatuan kita kata boleh saja berbeza. Kalau dia kata awak boleh start kata orang tu solat belakang dia tak sah. Apa nilai awak sebenarnya? Apa nilai awak ada? Ini Ustaz, apa yang saya last kali saya tak faham ni, macam mana dia boleh segelintir orang boleh buat orang yang mengikuti sunnah ni, yang mengikuti para salaf ni seperti penjahat pula, villain, yang and mereka menggunakan istilah ekstremism ke atas golongan kan, salaf ni. pasal tak ikut kata-kata imam mereka. Tak ikut imam kami. Kami ada imam kami kata macam ni. Sebab tu ini yang kita kata, yang banyak kita dengar, apa kalau Nabi ikut kanan, saya Tok Guru ikut kiri, kita ikut Tok Guru. Sedangkan kita kata ikut Tok Guru. Tadi Nabi ikut kanan, awak ikut kiri. Awak didudukkan daripada asas ayat 115 surah An-Nisa tu. Awak dah kena dah. Sebab Allah Ta'ala kata wa may yushaqiqir rasul, siapa berada pada belah lawan kepada Rasul, min ba'di ma tabayyana lahul huda, sebenarnya nyata kepada dia petunjuk, wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, ikut jalan bukan orang beriman, nuwallihi ma tawalla, kan paling kepada mana nak paling pergi, wa nuslihi jahannam, kami masukkan dalam neraka jahannam, wa sa'at masira, seburuk-buruk tempat kembali. Seriously, awak tak logik untuk kata ikut Tok Guru. Sebab diorang ni masalah, dia kata tak ikut ulama. Ulama tadi kena bawa kita kepada Nabi juga. Kalau dia cakap pendapat dia sendiri tanpa dalil, mana boleh. Betul. Kalau dia kata tiap kali para ulama tadi, contoh dia kata ikut Tok Guru. Kalau Tok Guru kata ada hadis lain, tetap ikut Nabi juga. Tajuk dia ikut Nabi. Tapi lah problem kita sekarang ni tadi, pada asas yang kita sebut kan, bid'ah tadi, apa yang tak dalam hadis Nabi SAW, jangan kata semua kullu bid'atin dalalah, dia kata. Nabi kata kullu bid'atin dalalah. Nabi SAW berucapkan dalam khutbatul hajah, Nabi kata fa in asdaqal hadis kitab Allah. Sesungguhnya sebenar-benar cerita adalah kitab Allah. Wa khairul hadi, dan sebaik-baik petunjuk hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, dan seburuk-buruk perkara adalah yang diada-adakan akannya. Wa kullu muhdatsatin bid'ah, setiap yang diadakan itulah bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah itu adalah sesat. Peganglah. Tapi lain dia kata sunnah Nabi tak boleh pegang. Kita boleh pegang sebab kita tolak apa yang tak ada dalil daripada Nabi SAW. Tapi diorang tak boleh. Sebab Tok Guru tadi dah kata ada. Macam kita bincang tajuk zikirhu lah. Ada ke masalah dalil hadis Nabi? Yang penting Tok Guru kata ada. Tok Guru kata ada. Ustaz kata ada. Syekh kata ada. Wali kata ada. Nabi kata tak ada. Tak penting. Nabi tak penting. Itu realiti yang kita perhatikan berlaku. Sebab tu bila kita aplikasikan tajuk ni, dia balik pada tajuk asal, tak nak buat bid'ah, tak nak ikut sunnah lah. Sebab tu dia kata jangan pakai nama ahli sunnah, pakai nama ahli bid'ah hasanah. Just use the term. Saya adalah pengikut bid'ah hasanah. Astagfirullah. Dia ikut, dia bid'ah. Hasanah dhalalah tajuk lain. Pasal kalau kita sunnah, kena ada dalil. Ini sunnah Nabi, kena ada dalil. Kalau tak ada sunnah, tak ada hadis Nabi, bukan sunnah. Awak nak kata benda sunnah, awak kena bawa dalil. Referensi kepada Nabi SAW. Kalau Tok Guru pun kena bawa referensi kepada Nabi SAW. Dan kena sahih. Lepas tu kita kata ahli sunnah wal jamaah ni, dia ada tiga usul ahli sunnah. Ni kadang orang tak apa cerita ahli sunnah tak bincang tajuk ni, orang tak faham. Sifat ahli sunnah yang pertama adalah mengagungkan nas. Bila dengar qala Allah qala Rasulullah, sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taat.
Ini sifat pertama ahli sunnah. Tak boleh dengar orang tolak hadis Nabi. Tak boleh dengar orang lawan firman Allah Ta'ala. Membara dalam hati kerana mendengar orang menentang qala Allah qala Rasulullah. Ini sifat pertama. Bukan gantung. Gantung ayat semua orang gantung. Amal. Gantung kat atas ni. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Pun tengok berapa zikir lompat-lompat. Dah lawak dah. Atas ayat tu tulis. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakan Muhammad, kamu semua cinta Allah, ikutlah aku. Lepas tu dalam masjid yang sama dua orang buat. Tak ikut. Apa ni? Apa tarian nak jadi Arumi lah, pusing-pusing lah. Ni yang tu buat apa Pak Tampal? Tapi kita tu sebab kita tu apa yang kita dengar daripada Quran, daripada sunnah, sami'na wa ta'na. Ni usul pertama. Usul kedua ahli sunnah adalah memastikan kesahihan nas. To make sure that whatever you heard from the Prophet SAW, Alaihi wasallam. pastikan dia sahih. Sebab balik pada asal kita tahu, Nabi pernah kata, saya kutabu alayya, akan dusta ke atas namaku. Kan Nabi kata, man kadzaba alaihi muta'ammidan falyataba' maq'adahu. Larang amaran Nabi, barang siapa yang membohong di atas namaku dengan sengaja, siap-siap dia tempat di neraka, sebab benda itu akan berlaku. Orang akan menipu atas nama Nabi SAW untuk sokongan bagi kumpulan dia, bagi politik, bagi ekonomi. Ada orang jual terung, bazinjan syifa min kulli da', terung ubat segala penyakit. Dijual. Banyak orang akan jual. Yang saya lawak tu, tapi yang tu hadis tu sahih, Nabi suka makanan sejuk dan manis. Kan? Di bantai letak aiskrim. Dia letak tempe dekat peti ais, dia jual aiskrim. Ya okey, ala kulli hal pastikan kesahihan nas. Sebab tanpa sahihnya nas, macam mana amalan tadi akan diterima? Bila kita sahih nas tadi, barulah amalan tu relate dengan apa yang menyampaikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga kepercayaan, apa Nabi percaya, kena relate juga. Kalau dia kata tak sahih, macam mana dia pakai? Dalil tak sahih kita pakai, gunakan. Macam apa yang mula-mula jadi adalah cahaya nabimu wahai Jabir, Nur Muhammad. Hadis tak sahih, kita pakaikan, jadikan dia sebagai kita punya, kita punya pegangan. So realiti dia benda ni, kalau kita perhatikan balik, ini usul kedua yang patut dijaga. Sebab tu kita lihat apa kata-kata Allah yang barak, laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Kalau bukan kerana sandaran dari siapa, pasti berkata-kata siapa nak berkata apa nak berkata. So agama akan bertambah macam-macam. Macam juga kata-kata Muhammad bin Sirin tadi. Kan, dahulu mereka tak bertanya mengenai isnad. Tapi bila berlaku fitnah, Osman dibunuh, kan? Kemudian keluarnya Khawarij, keluarnya Syiah sebagainya, maka orang kata sammu lana rijalakum. Mereka kata bagi tahu kami perawi-perawi kamu. Dilihat pada ahli bid'ah, diambil cerita mereka. Dilihat pada ahli sunnah, diambil cerita mereka. Dilihat pada ahli bid'ah, dibuang cerita mereka. Ini terang-terangan diterangkan oleh mereka tentang perkara berkenaan. So kita tahu bahawa ia adalah amalan yang sememangnya berlaku pada zaman berkenaan. Okay. Yang ketiga, usul ahli sunnah adalah betul faham nas. Betul faham nas. Ini nas sudah datang, how do you understand it? Sebabnya berlaku sekarang zaman kita sekarang ni, macam geng-geng yang bawa cerita tentang boleh minta dengan pokok, boleh minta dengan orang mati. Tapi sebenarnya cara dia berdalil tu salah. Macam kita bincang hari tu berkenaan masalah istighatsah dengan selain Nabi. Kan dia ambil hadis yang tentang hari kiamat nanti orang ramai akan minta kepada Nabi Muhammad, minta kepada Adam. Sebab tu Adam tak boleh, Nuh tak boleh, Ibrahim. Kan hidup dua-dua. Kita hidup, diorang pun hidup. Bukan diorang mati, kita hidup. Memang kita minta pada orang hidup, betul. Tapi dia kata, tengok, ini adalah istighatsah. Dia kata dia nak buat yang sekarang ni, wahai Tuhan, dalam wali dalam kubur tu, wahai Tuhan tolong kami, samakan kisah tadi. Hadis itu sahih, awak faham macam mana? Awak faham macam mana? So ini yang kita kata dari sudut asal, kena betul faham. Betul faham dia ada 4 usul. Bila kita nak betul faham, dia ada 4 kaedah. Pertama, faham cara para sahabat. Understand it as the companion understand that text. Faham macam mana para sahabat faham. Kedua, kena tahu bahasa Arab. Ni bahasa Arab tak faham. Yang baca-baca tak faham. Lepas tu, tapi ustaz saya kata, ustaz awak kata. Awak faham tak bahasa Arab? Macam geng-geng kita jumpa yang geng anti hadis kan. Tak faham sekian, bahasa Arab tak tahu. Kita tegur dia, encik angkuh dia kata. Encik angkuh. Awak yang jahil, betul kita lah angkuh.
Kan bahasa Arab tak tahu. Astagfirullah. Dia nak tak faham dalil, tapi bahasa Arab tak faham. Kemudian kena kumpulkan dalil pada satu tempat. Mana whenever you want to understand sesuatu perkara, kena kumpulkan semua sekali dalil berkaitan pada satu tempat. Then combine together, kan, baca silang satu sama lain, baru kita nampak. Dia macam rumah lah. Dinding lain, pintu lain, tingkap lain, atap lain, lantai lain. Awak kena gabungkan mau jadi rumah. Betul. Jadi kena gabungkan semua. Barulah kita nampak cerita tersebut. Ni ambil satu cerita ni boleh. Cerita ni sekian-sekian. Lepas tu tengok yang ni Nabi tak bagi pula. Nabi kata wa idza sa'alta fas'alillah. Kau minta tolong pada Allah. Minta pada Allah Taala. Wa idza sta'anta fas'alillah, minta tolong pada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Quran suruh perintah kita tiap-tiap hari lafazkan lafaz tersebut. Lalu kita minta dengan wali, kenapa? So ini dalil ni buang mana? Ini boleh juga. Je. La tad'u ma'allahi ilahan akhar, yang kamu seru bersama Allah Ta'ala sebarang sembahan yang lain. Nak fahamkan ilah tu sembahan yang lain. Kenapa tak boleh pegang benda tersebut? So, jadi kena kumpulkan nas pada satu tempat. Yang terakhir, faham maqasid syariah, faham tentang tujuan-tujuan persyariatan. Bila perintah Allah Ta'ala untuk perkara berkenaan, untuk jaga agama. Kenapa awak langgar tajuk jaga agama? Awak kata ini boleh, kalau pakai Quran boleh, ada ulama kata boleh. Awak tahu tak maqasid syariah? Yang kita disuruh jaga untuk minta hanya Allah Ta'ala. Dan bukan berjaya pada objek. Ada objek sekian kalau kita letak, kita selamat. Astagfirullah. Jadi realiti dia, awak sekarang ni dah bergantung pada objek tadi. Dah syirik, menjaga pada syirik. Maqasid syariah hentikan, potong, tak boleh. Bukan kata tapi ada ulama kata boleh. Itu kan cara dia. So realiti dia bila kita kata usul ahli sunnah ni sangat mudah. Kan, pegang balik pertama, agungkan nas. Kedua, pastikan nas sahih. Ketiga, betul faham nas. Yang pecah pada 4 tadi kan kita terangkan. So itu adalah usul bagi ahli sunnah. So whenever seorang tu tadi mengaku ahli sunnah, tapi disiplin tadi tak ada. Kalau Allah, kalau Rasulullah datang, tok guru kata dilanggar kan. Kan dilanggar. Yelah betul adik datang, tapi tok guru saya kata. Kalau tok guru awak kata dan bagi dalil juga, tajuk lain. Maksud dia dalil dengan dalil. Betul. Quran dengan Quran, hadis dengan hadis, kita tembungkan untuk faham ada tak perbezaan di situ. Kemudian kalau anda kata ada yang umum atau khusus. Mana datang dalil dengan dalil. Betul. Bukannya awak datang langgar kan kata-kata guru awak. Dan kemudian bila kita kata pastikan nas sahih. Ni takkan tak faham. Kena pastikan nas tu tadi betul autentik daripada Nabi SAW. Barulah kita boleh jadikan sebagai hukum. Yang terakhir barulah kita betul faham nas. Ni faham nas, ambil nas ini, tinggal nas ini. Dia tak kumpulkan semua nas satu tempat. Atau tak faham bahasa Arab. Atau tak tengok sahabat Nabi faham macam mana. Okey, jadi maksud dia macam kita sebutkan tadi, dia mesti cukup usul tiga usul tersebut, barulah kita kata orang tu ahli sunnah. Hilang salah satu di antara 3 perkara tadi, maka dia bukan ahli sunnah. Berkenaan tadi kita kata contoh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita fahamkan kisah contoh macam Nabi pernah izinkan para sahabat untuk bermain lembing dan perisai dalam masjid pada hari raya. Tapi tak dijadikan Lembing dan perisai dalam masjid pada hari raya. Tapi benda tak jadi amalan. Sebab apa? Sebab para sahabat Nabi tak melaksanakan benda lepas Nabi tak ada. Dia stop pada zaman Nabi pernah izinkan, tapi benda tak menjadi amalan. Mungkin ketika itu orang-orang Habsyah baru datang dari Habsyah, dia orang biasa beraya macam tu, baru nak kenal Islam. Mungkin kita ada orang asli ke yang memang nak beramal dengan cara dia ketika mana perayaan nak buat apa, kecuali yang haram lah. Tuak tak boleh lah, mabuk kan tak boleh. Tapi benda-benda biasa nak buat. Ketika nak pakai apa, macam kain macam daun kelapa lipat-lipat di atas kepala, tak apalah. Tahun ni, tapi tahun berikutnya dan sebagainya tak payah bagilah. Dia jadi sekali je Nabi izinkan untuk mereka buat. Itu difahami oleh para sahabat. Itu sebab kita tak buat benda tersebut jadikan amalan. Kalau ikutkan pada kita, benda tersebut menyebabkan kita patut buat keraian juga. Tapi para sahabat Nabi SAW tidak beramal, maka kita tak beramal lah. Betul. Kita beramal walaupun benda berkenaan ikut dalil ada sahih. Tapi orang nak beramal macam ni, tengok sahabat. Nak beramal tengok sahabat, barulah kita kata kita ahli sunnah. Sebab ikutkan pada ayat awal mula kita buka tajuk ni, yang Allah Ta'ala letakkan dalam surah At-Taubah ke 100. Kat orang mula awal masuk Islam, Muhajirin dan Ansar, dan siapa ikut mereka dengan baik. So kita pegang macam tu. Betul, ahli sunnah ni bukan istilah baru.
Bukan istilah yang boleh dikecilkan daripada skop yang besar dan luas kepada skop yang kecil. Itu kepada fahaman atau ajaran-ajaran tertentu yang bukan daripada Nabi SAW. Alaihissalam. Itu tajuk asal yang kita kena faham lah. Bagi saya ini mungkin buat kesimpulan pada kesemua apa yang kita seimbangkan sebentar tadi. Wallahu a'lam. Okay. Alhamdulillah. That's a good. Alhamdulillah. Sangat padat dengan informasi lah penjelasan Ustaz mengenai ahli sunnah wal jamaah ni. Sebab kita sentiasa assume macam tarifan ni sebenarnya yang kita dapat daripada RU Mufti ni sebenarnya. Kita ingat macam benda ni is like the end all be all, dan benda ni macam merangkumi. Sebab dia confident claim macam benda ni, apa yang disebutkan ni adalah apa yang diamalkan oleh seluruh dunia. Tapi dia sangat jelas sebenarnya benda tu is far away from the truth. Sebenarnya Pasal pada benda tu bila kita kecilkan skop tadi, kita mandai lah. Betul. Benda yang tak ada diwajibkan, kita wajibkan. Benda tak dijadikan sebagai definisi, jadikan sebagai definisi. Kenapa? Betul. Ni kita cakap terus terang ni pasal realiti dia sampai sekarang. Memang sesiapa yang tak ikut amalan diorang buang je tauliah dan sebagainya. Dia tak bagi pun bercakap. Realiti ni maksudnya dia tak pernah pun. Macam saya sebut tadi kan tentang Mufti Perlis kan. Dia ada dispute ke benda, tapi dia izinkan juga orang yang dispute dia cakap dekat Perlis. Betul. Tapi yang kita pelik ni bila orang-orang kita ni konon ada keterbukaan sebagainya, tapi tak bagi pun kita bercakap. Bahkan lah tadi macam Imam Masjid Haram pun kena kan, bila tak serupa dengan apa mereka bawa, buang video dia kan. Benda realiti dia tak ada keterbukaan pun. Dia ekstremism sebenarnya, macam yang Kiki cakap lah, ekstremism yang bentuk baru yang kita kata kita bimbang kan. Benda ni kalau satu masa dahulu Ibn Turmat kan, boleh dengan kononnya dengan Asy'ariyah punya fahaman tadi tu, dia paksa orang ramai ikut, puluhan ribu dia bunuh kan. Tak mustahil benda ni boleh berulang kerana tidak ada sifat toleransi. Kalau dia kata ada, macam saya tengok geng-geng apa yang sidang kalam dan sebagainya kan, dia kata tengok Muhammad Wahab pun sama. Setiap bila pupusnya golongan sufi dekat Saudi Arabia? Pupus ke? Tak pupus pun. Asy'ariyah dekat Saudi Arabia pupus ke? Syiah dekat Saudi Arabia pupus ke? Tak pernah pupus tau. Tapi Ibn Turmat ketika dia buat benda berkenaan di belah-belah area-area utara Afrika dulu, benda tu sampai pupus tau. Pupus generasi. For 70,000 dibunuh tu, pupus generasi tau. Ini realiti yang kita lihat pada ekstremism yang berlaku. Dan kalau kita ekstremism yang berlaku, kalau kita kata macam GSB dengan cara dia manipulasi masyarakat sebagai orang-orang wanita, kanak-kanak sebagainya. Kemudian kalau dia kata ada macam dulu apa geng Maunah. Itu kumpulan Asy'ariyah Maturidiyah. Dia bukannya golongan Salafi. Dan realiti dia kalau dia kata kita perhatikan, ini semua yang ditempelkan kepada Salafiyah. Taliban bukannya Salafi. Taliban Maturidi. Oh. Dia Asy'ariyah Maturidiyah. Bukannya daripada Salafi. Taliban yang orang kata ekstrim, dia bukan Salafi. Kalau sebelum tu yang dikatakan mungkin yang kumpulan-kumpulan mujahidin yang awal, yes, mungkin. Yang mana zaman ketika Rusia masuk, ya. Tapi ketika zaman Taliban, dia take over kerajaan dan sebagainya, dia bukan Asy'ariyah, dia bukan daripada Salafi. Dia bukan daripada fahaman Muhammad Wahab. Dia adalah fahaman Asy'ariyah Maturidiyah. So be careful lah sebenarnya. Awak cakap siapa sebenarnya. Dia tunjukkan, diorang tak check balik siapa orang yang bercakap yang dikatakan ekstrim dan sebagainya. So kita ada realiti benda berkenaan. Cuma kita kata lah, balik pada asal, kadang-kadang orang tak nak berterus terang kan. Kalau kita kata benda berkenaan, awak kata memang sesat, merosakkan masyarakat, dan mubahalah. Anjak orang-orang yang terlibat pergi sumpah laknat. Simple je. Siapa menipu biar Allah Ta'ala laknat. Kan, nak takut apa? Awak tak nipu kan? Kalau tak nipu, awak tak patut bimbang. Ini realiti kita kata dari segi asal. Kita patut hentikan mana-mana ajaran atau fahaman yang merosakkan masyarakat, menjisimkan Tuhan, dan ajak mubahalah tengok. Siapa yang betul, siapa yang salah. Ya betul. So kita pernah sebut kan, mubahalah ni adalah perkara yang berkaitan dengan masalah agama. Yang kita bimbang kalau dia kata benda tu berterusan, maka orang akan terkeliru. Dan silakan. Jangan cakap je. Ni cakap, lepas tu belakang ajak mubahalah tak berani. Kenapa? You actually macam defying whatever you say, that those people are dangerous. Those people are killing people. But suddenly when you being asked kan untuk
sumpah kepada Allah Ta'ala, jadikan laknat engkau ya Allah kepada siapa menipu. Apa salahnya? Awak bimbang kenapa? Unless awak menipu banyak. Itu realiti yang saya perhatikan lah. Jadi dari segi asal, inilah kita kata sebagai penjelasan kita. Ahli sunnah maksud dia, keterangan dia, kumpulan dia, sifat dia, ciri dia telah pun diketahui sebelum lahirnya Imam Syafi'i. Sebelum lahir Imam Ahmad bin Hanbal. Bukannya hanya diketahui ahli sunnah ni lepas daripada lahirnya atau lepas daripada bertaubatnya Abu Hasan Al-Asy'ari atau munculnya Abu Mansur Al-Maturidi. Adalah sangat salah untuk dikaitkan sedemikian. Okey? Wallahu a'lam.